Hai, bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 3 Aneka Sukan bagi permainan kategori jaring dengan tajuknya Pengadang Bijak. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.7 berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul. 2.7 berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori jaring. Manakala standard pembelajaran kita pula adalah 1.7.5 melakukan adangan menggunakan anggota badan untuk menyekat bola masuk ke gelanggang sendiri. Dan 2.7.5 menyatakan perkaitan antara sudut mengadang dengan arah bola jatuh selepas diadang. Perbincangan kita pada kali ini adalah merujuk halaman 29 buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6. Mari kita baca sama-sama apakah yang tertulis pada halaman 29. Di gelanggang berbeza, Irene, Patarai dan Dawan sedang beraksi mengadang hantaran bola pihak lawan. Mengadang dilakukan untuk mematikan bola dalam gelanggang pihak lawan. Mereka memerlukan ketepatan mengagak rejaman dan bertindak pantas melakukan lompatan yang tinggi untuk menghalang bola. Seterusnya, mari kita saksikan apakah jenis permainan yang kita akan bincangkan berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah kita sebut tadi. Yang pertama, permainan yang terlibat adalah permainan sepak takraw. Dalam permainan sepak takraw, pemain-pemain akan melakukan adangan dengan dua cara, iaitu dengan menggunakan badan dan dengan menggunakan kaki. Itu yang kita akan bincangkan nanti. Manakala permainan kedua pula adalah permainan bola tampar. Dalam permainan bola tampar, pemain-pemain menggunakan tangan untuk membuat adangan ketika pihak lawan membuat rejaman. Mari kita lihat gambar pertama yang terdapat pada halaman 29. Pada gambar yang pertama ini, kita dapati pemain sedang membuat adangan menggunakan badan ketika pihak lawan cuba menanduk masuk bola ke gelanggangnya. Dalam permainan sepak takraw, pemain dibenarkan untuk mengadang bola yang direjam atau ditanduk oleh pemain lawan dengan menggunakan badan. Tujuannya
sudah pastilah untuk mematikan bola dalam gelanggang lawan. Bagaimanapun, kini semakin jarang pemain menggunakan badan untuk mengadang kerana kini rejaman lebih banyak menggunakan kaki berbanding kepala. Cuba kamu agak, kenapa pemain semakin jarang menggunakan badan ketika membuat adangan? Ya, sudah pastilah kerana untuk mengelakkan risiko kecederaan. Kerana kebanyakan rejaman yang dibuat oleh pemain lawan adalah begitu laju. Jadi, agak tidak sesuai untuk menggunakan badan membuat adangan. Seterusnya, mari kita lihat pula gambar kedua yang terdapat pada halaman 29. Kita masih lagi membincangkan tentang permainan sepak takraw. Jika tadi, pemain membuat adangan menggunakan badan. Tetapi kali ini, pemain mengadang menggunakan kaki. Selain menggunakan badan, pemain dibenarkan untuk mengadang bola yang direjam atau ditanduk oleh pemain lawan dengan menggunakan kaki. Kini, kebanyakan pemain akan menggunakan kaki untuk mengadang rejaman yang dibuat oleh pihak lawan. Ini adalah kerana rejaman yang dibuat menggunakan kaki lebih laju jika dibandingkan dengan rejaman menerusi tandukan. Ini sekaligus dapat mengelakkan pemain daripada mendapat kecederaan. Seperti yang telah dibincangkan tadi, kenapa pemain sekarang jarang menggunakan badan untuk membuat adangan? Sudah pasti untuk mengelakkan risiko kecederaan. Sambil itu, jika kita lihat dalam gambar, bagaimana semakin kecil sudut mengadang, semakin tajam sudut rejaman. Itu bermaksud bahawa pemain yang membuat adangan hampir dengan jari menyebabkan pihak lawan tidak mempunyai pilihan yang besar untuk membuat rejaman dan terpaksa membuat rejaman yang lebih tajam untuk memastikan bola yang direjam tidak dapat diadang oleh pemain lawan. Ini adalah gambar-gambar contoh bagaimana adangan dibuat ketika pemain membuat rejaman. Sekarang kita lihat pula apakah yang ditunjukkan oleh gambar yang ketiga. Jika gambar yang pertama dan yang kedua tadi adalah melibatkan permainan sepak takraw, tetapi kali ini kita dapat lihat bahawa permainan yang terlibat adalah permainan bola tampar. Kerana kali ini pemain mengadang dengan menggunakan tangan. Dalam permainan bola tampar, pemain akan mengadang menggunakan tangan apabila pihak lawan membuat rejaman ataupun spike. Penggunaan tangan untuk mengadang paling sesuai kerana kedudukan jaring yang tinggi. Pemain perlu melompat setinggi yang boleh sambil mengangkat tangan untuk mengadang rejaman yang dibuat oleh pemain lawan. Dalam gambar,
kita dapat lihat bagaimana tertulis, semakin tinggi lompatan, semakin luas kawasan adangan. Ini menunjukkan bahawa pemain perlu melompat setinggi yang boleh, kerana dengan melompat tinggi maka peluang untuk membuat adangan adalah lebih besar dan menyukarkan pemain lawan untuk membuat rejaman. Ini adalah contoh-contoh bagaimana pemain membuat adangan menggunakan tangan ketika pihak lawan membuat rejaman. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari kita lihat apakah soalan yang terdapat pada bahagian kukuh minda di halaman 29. Soalannya, apakah yang berlaku sekiranya kamu mengadang berdekatan dengan jaring? Mari kita fikirkan sama-sama. Apabila pemain lawan ingin membuat rejaman, kita perlu mengadang serapat yang mungkin dengan jaring kerana peluang untuk mengadang rejaman bola pihak lawan lebih besar. Namun, kita perlu berhati-hati kerana kita akan dipersalahkan jika anggota badan kita terkena pada jaring. Atas kesilapan kita itu, maka permainan akan dibatalkan dan mata akan diberi kepada pihak lawan. Jadi, sebagai pemain, kita perlulah berhati-hati ketika membuat adangan berhampiran dengan jaring kerana sentuhan anggota badan pada jaring akan menyebabkan kita dipersalahkan, permainan dibatalkan dan mata akan diberikan kepada pihak lawan. Begitulah berakhirnya perbincangan kita pada kali ini. Rujukan kita pada kali ini adalah menggunakan buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6, muka surat 29. Semoga apa yang dibincangkan tadi memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe my Sana Sini channel. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian. Terima kasih.